Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Kak Hanim. Okey, hari ni Kak Hanim sekali lagi nak share dengan you all semua cerita pengalaman seram yang pernah Kak Hanim alami. Okey, kali ni Kak Hanim nak cerita yang Kak Hanim pernah kena tindih pada waktu Kak Hanim nak mula-mula tidur. Dan benda ni berlaku pada start pada waktu Kak Hanim sekolah rendah lagi, dan dia berlarutan bertahun-tahun sampailah Kak Hanim masuk U dan masa diploma. Okey. Pada masa sekolah rendah tu Kak Hanim kena biasa-biasa je. Kak Hanim pada waktu sekolah rendah tu yang biasa tu maksudnya dia akan kena pada waktu mula-mula kita nak tidur tu. Mula kita akan rasa berdengung, lepas tu rasa ada benda duduk atas dada kita berat. Kadang-kadang tu rasa sampai macam tak boleh nafas lah, macam tu. Selalunya bila dah jadi macam tu, Kak Hani akan cuba lawan, nak bergerak, dan nak Kak Hani cuba keluarkan suara, sebut Allahu Akbar. Selalunya bila kita bila Kak Hani dapat je sebut, keluar je suara Allahu Akbar tu, memang selalu lepas tu okey lah, lepas tu memang boleh tidur lah. Jadi benda tu dah menjadi kebiasaan lah. Kak Hanim tak adalah rasa takut sangat kalau masa yang biasa tu, masa sekolah rendah tu. Tapi yang paling dia makin menjadi teruk masa Kak Hanim tingkatan 5. Kak Hanim duduk asrama. Okey, duduk asrama ni duduk dalam dom lah. Dom ni dia katil 2 tingkat, dan dia susun kembar-kembar. Jadi Kak Hanim ni duduk katil tu bila dia dikembarkan, sebelah kawan sebelah Kak Hanim tu sama kelas dengan Kak Hanim lah, kawan baik Kak Hanim dululah masa dekat sekolah menengah tu. Okey, dia dah tahu dah masalah Kak Hanim ni bila nak dekat nak terlelap tu, memang Kak Hanim memang selalu kena tindih dululah. Okey, sampai satu malam ni yang paling bagi Kak Hanim teruk lah. Kak Hanim kena tindih agak lama. Kak Hanim ni memang cubalah lawan, tapi tak lepas-lepas. Selalunya tak adalah lama, maksudnya beberapa second tu kita boleh, bila Kak Hanim boleh lepas lah cakap Allahu Akbar tu. Tapi kali ni memang lama lah, sampai Kak Hanim nak kata sampai jadi sesak nafas lah. Dan yang paling rasa seram tu, Kak Hanim rasa ada tangannya merayap daripada betis. Dia naik, dia maksudnya dia pegang, dia betis tu dia tekan macam tu sampailah ke bahagian sini, bahagian bahu ni lah, bahagian paras dada ni. Okey, Kak Hanim memang takut lah, rasa benda tu macam luar biasa lah daripada yang selalu. Kak Hanim cuba nak lepas, nak cakap Allahu Akbar tu, memang struggle sangat. Dan last kali tu, masa Kak Hanim dapat Allah tu dekat dalam, tak keluar suara, bar tu kuat sangat. Dan Kak Hanim bila tu, Kak Hanim terus terduduk. Dan pada waktu Kak Hanim serentak dengan Kak Hanim lepas tu, maksudnya dapat terlepas daripada keadaan kena tindih tu, Kak Hanim dengar ada suara lelaki gelak sebut ha 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 ha. Ya Allah, Kak Hanim rasa macam ini apa benda ni kan. Masa tu Kak Hanim memang dia macam orang yang seronok lepas bully orang. Faham tak macam mana maksud Kak Hanim? Tapi dia punya menyeramkan lah. Tak
takkanlah ada orang yang tak tidur lagi yang gelak katakan. Mungkinlah orang kata ada orang lain tak tidur lagi ke, dia gelak kat mana, kat tepi katil ke apa, tapi Kak Anim tengok semua dah sunyi dah tidur dah masa tu. Dan mustahil lah suara ketawa tu suara lelaki, kasar lah bunyi dia. Kemudian kan Kak Anim menjerit tu kuat kan, bar tu keluar kuat kan. Dah kejutkan kawan sebelah Kak Anim lah. Kawan sebelah Kak Anim tu dia memang tahulah Kak Anim selalu kena tindih. Lepas tu Kak Anim cakap kat dia, Kak Anim takut, menggigil sangat masa tu. Memang menggigil dan berpeluh-peluh sebabnya kita tadi memang struggle lah keluarkan tenaga nak lepaskan. Dia kata dah malam tu memang Kak Anim dengan kawan Kak Anim tu tidur berhimpit berdua dekat tengah-tengah. Okey, yang itu pengalaman yang pertama lah yang kena tindih yang bagi Kak Anim ekstrim lah. Okey, yang kedua, pada duration sampai nak yang kedua tu memang selalulah Kak Anim kena tindih, tapi kena tindih yang macam biasalah, yang macam daripada yang awal-awal sebelum ni. Sampailah yang ekstrim lagi, yang kedua pada waktu diploma. Masa tu Kak Anim Kak Anim ni demam, jadi Kak Anim tak boleh pergi kuliah. Jadi pada waktu tu tengah hari, dalam dekat masa dekat universiti ni, Kak Anim duduk asrama juga, duduk bilik. Satu bilik tu ada 3 orang. Satu katil single dan satu lagi katil double. Kak Anim duduk dekat bahagian bawah katil double. Okey, dan Kak Anim ni masa tu Kak Anim pun tak sure sem berapa, tapi Kak Anim ni memang ada kawan Kak Anim yang duduk kat atas. Dia selalu tumpang tidur. Maksudnya bila kami makan macam tengah hari, waktu rehat, kami akan makan bungkus balik asrama lah kan, makan. Lepas masa nak tunggu, lepas semayang semua, waktu nak tunggu next class punya session, rehat-rehat, dia akan tumpang tidur dekat katil Kak Anim lah. Dan kadang-kadang kalau Kak Anim nak tidur juga tengah hari tu, kami akan tidur berdua lah kat bawah tu. Pada waktu Kak Anim demam tu, memang Kak Anim baring je lah. Diorang balik untuk makan tengah hari. Kemudian Kak Anim masih tidur lagi. Makan ubat kan, mengantuk kan. Dia nak keluar, dia cakap kat Kak Anim, Kak Anim sure lah dia dah keluar daripada bilik. Dan dia kata Farah, okey, kawan-kawan masa kat you, kawan-kawan Kak Anim panggil Kak Anim Farah. Farah, dia kata, aku dah nak pergi dah ni, dia cakap macam tu. Lepas tu Kak Anim pesan kat dia suruh tolong kunci pintu kan, Kak Anim kata macam tu. Okey, jadi Kak Anim dah sure dah masa tu memang Kak Anim seorang je dalam bilik. Dan pada tu tengah hari lah. Kak Anim tidur menghadap ke dinding. Okey. Masa tu bukan orang kata kena tindih ni masa menelentang je sebelum ni. Tapi ini masa tu Kak Anim menghadap ke dinding, tapi tindih rusuk bahu belah kiri lah. Okey, menghadap ke dinding tu, Kak Anim tiba-tiba rasa bunyi berdengung-dengung tu, macam masa mula-mula selalu nak kena tindih tu, tapi dalam keadaan mengiring. Kak Anim ni, Kak Anim kata, aku ni dia nak kena tindih ni. Jadi Kak Anim ni macam dia cuba nak bergerak lah. Memang tak boleh. Lepas tu, dan pada waktu tu, dalam waktu Kak Anim struggle nak bergerak dan nak cuba nak keluarkan suara, ada orang goncang bahu Kak Anim. Dia kat belakang ni lah, dia kata, Farah, suara lelaki, okey. Farah, dia kata, pandanglah sini. Oh my God, Kak Anim kata, memang bukan kawan aku. Sebabnya satu, kawan Kak Anim tadi, Kak Anim dah pesan suruh kunci pintu. Dan yang kedua, itu asrama orang perempuan. Ini suara lelaki. Kak Anim memang nak kata takut, memang takut lah, dan terkejut, tak tahu nak buat apa. Dan kita dah memang tak ada nak bergerak.
Kemudian lepas dia agaknya pandanglah sini macam bunyi mengejek. Lepas tu dia cakap macam ni. Lepas dia gelak. Macam yang hari tu punya. Yang kejadian yang pertama pada waktu Kak Hanim tingkatan 5. Masa tu Kak Hanim pun, bila Kak Hanim dah boleh bergerak tu, Kak Hanim terus tak boleh nak tidur dah. Lepas tu. Memang Kak Hanim takut lah duduk bilik seorang-seorang lepas tu. Okey, itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, pada waktu Kak Hanim yang diploma juga, Kak Hanim pergi tidur. Kak Hanim orang Pak Bunta. Jadinya Kak Hanim ni travel paling jauh lah antara kawan-kawan. Geng Kak Hanim lah. Okey, jadi selalunya nak dapatkan, kadang-kadang tu ada tiket. Kak Hanim akan ambil daripada Johor ke KL, dan Kak Hanim ambil KL pula akan balik ke Pak Bunta. Sebabnya kadang-kadang tak dapat tiket lah sebab kita ambil last minute ke apa macam ni kan. Tapi selalulah Kak Hanim akan tumpang tidur lah dekat rumah kawan Kak Hanim dekat KL. Okey. Dekat situ ada kebetulan juga seorang lagi kawan Kak Hanim tumpang tidur juga dekat rumah kawan Kak Hanim dekat KL tu. Okey, malam tu kami tidur berdua. Rumah kawan Kak Hanim ni dia separuh batu, separuh papan. Okey, katil Kak Hanim ni tidur dekat tepi tingkap. Yang kawan Kak Hanim ni dia yang tidur yang sebelah dinding rumah lah. Okey, sebelah tingkap papan lah kan. Okey, pada waktu berdengung-dengung, macam biasalah Kak Hanim akan kena tindih dulu. Okey, pada waktu berdengung, Kak Hanim dah tahulah nak kena tindih kan. Berdengung-dengung tu, dan pada waktu tu juga Kak Hanim dengar orang ketuk tingkap tu. Dia kata, Farah. Suara yang sama, lelaki. Macam mengejek-ngejek, macam seolah-olah macam mempermainkan kita. Dan dia macam, bila kita Kak Hanim macam tu, siapa ni? Macam tu kan. Dan Kak Hanim pun macam flashback balik lah. Ni orang, benda yang macam sama lah. Dia, bila beberapa kali dia ketuk-ketuk tingkap tu, dia Farah. Macam tu kan. Dia gelak lagi, macam selalu tu. Ya Allah, Kak Hanim lepas tu satu malam Kak Hanim tak boleh tidur. Okey, esok paginya Kak Hanim tanya pula kat kawan Kak Hanim tu. Kak Hanim tak berani nak gerak di malam tu kan, nanti dia tak berani nak tidur pula kan. Esoknya, dia kata dia tak dengar apa-apa pun. Okey, lepas tu bila tu Kak Hanim balik kan, Kak Hanim nak balik kampung kan transit kat KL tu kan. Okey, Kak Hanim pun balik kampung. Kak Hanim cerita lah dekat mak Kak Hanim ni. Kak Hanim cerita lah dah lama dah kena macam tu. Lepas tu mak Kak Hanim ni pun kata lah, kenapalah tak payah tahu kat dia kan selama ni kan. Sebab Kak Hanim rasa benda tu macam tak adalah macam benda besar sangat. Tapi rupa-rupanya benda tu serius lah juga sebenarnya. Mak Kak Hanim bawa pergi jumpa seorang ustaz dekat kampung tu. Dia bagi air, dia suruh minum dan juga suruh mandi. Okey. Dan dia kata ada lebih lagi daripada air tu, suruh bila Kak Hanim masuk tempat baru, maksudnya pindah bilik ke, pindah asrama ke, suruh macam renjes lah keliling bilik air tu lah. Lamalah Kak Hanim pegang air tu lah. Sambil juga dia cakap suruh kita banyaklah mengaji semua. Sebabnya dia kata memang ada makhluk yang sukalah dengan Kak Hanim duduk. Maksudnya dia follow Kak Hanim lah daripada sekolah rendah sampailah ke universiti tu. Dia tak tahulah, dia kata tu pesan, dia kata perempuan ni walaupun dekat dalam bilik seorang-seorang janganlah pakai seksi-seksi sangat, dia cakap. Sebabnya dalam dunia ni bukan kita je. Jadi itulah di akhir ni Kak Hanim lepas tu tak ada dah lah. Jadi Alhamdulillah lah. So kita ni tak tahu lah macam mana pula dia boleh berkenan dengan Kak Hanim. Taklah lawa mana pun kan. Tapi macam itulah. So janganlah seksi-seksi sangat ya. Okay, sampai sini je sharing Kak Hanim hari ni. Bye. Assalamualaikum.